شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa la mu'allif qad sallallahu sirra awrada alaika alwarid liyatasallamak min yadil aghyar wa liyuharrik min riqil asari, dan telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid supaya mensejahterakan ia akan dikau daripada tangan aghyar, dan menghukumkan kepadanya ialah segala syahwah nafsaniyah dan adat yang radiyah, dengan sekira-kira tiada tinggal bagimu dalamnya dan tiada kepadanya bersandar dan tiada atasnya berpegang, tetapi adalah engkau bagi Tuhanmu pada hal dengan tiada illah, supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhambakan oleh segala asar, diperhambakannya baginya dengan sebab kasih baginya dan diam kepadanya dan berpegang atasnya. Ini perbahasan masalah warid. Dia bila ada wirid, ya, ghalibnya ada warid. Dan warid-warid yang biasa berlaku apabila zikir yang ada sanad, zikir yang ada rantaian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya nur, ketiga itu dibukakan oleh Ta'ala dengan wirid-wirid yang dibawa, yang ditalaki, diambil daripada guru mursyid sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila ada warid ni, dia akan ada, bila ada wirid, dia akan ada warid. Wirid ni mana amalan tetap, masanya, angkanya, caranya, adabnya, ya, itu semua maknanya ada cara-cara yang ditetapkan. Kemudian bila ada wirid dengan ikhlas dibuat istiqamah, maka Allah Ta'ala berikan 3 jenis warid, ya, 3 jenis warid. Sama ada warid yang pertama dipanggil warid al-intibah, yang kedua dipanggil waridul iqbal, dan yang ketiganya waridul wisal atau waridul usul. Warid mana benda yang dicempakkan di dalam batin hati seseorang, itu dipanggil warid, ya, al-warid ila an-nur ilahi yaghsibuhu Allahu fil qalbin man ahabba min ibadih. Ya, itulah warid dipanggil nur yang dicempakkan dalam batin hati seorang, dipanggil nur ilahi. Sebab perjalanan kerohanian seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia berjalan dalam nur, ya. Al-anwar matayar qulub wal asrar, dalam kitab ini juga akan sampai. Al-anwar matayar qulub wal asrar, dipanggil kenderaan bagi orang nak berjalan ke hadirat Tuhan, dimasuk dalam, dipanggil alamin nur. Mana dalil Quran sebut afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbi, itu nas Quran. Afaman syaraha sadrahu lil Islam,
Tidakkah mereka tu yang telah dibukakan oleh Ta'ala batin hati dia tu terhadap agama Allah Ta'ala Islam, fahuwa ala nurin. Mereka tu berada dalam nur Tuhannya. Nur iman, nur makrifat, nur mukasyafah, macam-macam anwar. Itu satu. Yang kedua dalam hadis Nabi sebut, inna nura iza dakhala al-qalb wan iza dakhala al-qalba infasaha wan syarah. Qila hal lidzalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Inna nur, sungguhnya nur itu kata baginda SAW, iza dakhalal qalb, bila dimasuk di dalam batin hati manusia, makam qalbi, infasaha wan syarah, hati itu lapang, tenang, ya. Lalu sahabat tanya, hal lidzalika min alamati allati tu'rafu biha? Adakah tanda yang kami boleh boleh kenal yang hati kami sudah ada pancaran nur dari Ta'ala ya Rasulullah? Rasulullah kata, SAW jawab, naam, ya, ada 3. Nabi kata ada tanda dia. Kita tengok ada tak tanda ni kat kita, ya. Rasulullah kata apa? Naam. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Yang kedua, al-inaba ila daril khulud. Yang ketiga, wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Qamaqan. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Batin hati seorang tu sudah renggang. Dia tidak terlekat, ya, dia sudah renggang. An daril ghurur, daripada kampung halaman yang menipu daya. Apa dia? Ad-dunia. Jadi kehidupan dia tidak lagi ditipu oleh dunia. Apa dunia? Masyaghalaka anillah. Itu tarik dunia. Tiap-tiap barang yang melalaikan kamu dari Allah, itu dunia lah. Ya. Kalau ma qarrabaka ila Allah, barang yang menghampirkan kamu kepada Allah, itu dipanggil akhirat. Itu takrif ni mudah. Makan, dia kata bukan? Zahirnya bentuk dunia, tapi dia makan, dia niat tujuan dia tadi untuk beribadat, jadi akhirat. Sebab dia membawa kita kepada hak Allah Ta'ala. Kita bekerja, tujuan dia apa? Cari keuangan. Untuk apa? Untuk berbuat ibadat, buat kebajikan dan sebagainya. Kewajipan, nafkah, itu wajib. Dan sebagainya lah kebajikan. Maka dia jadi akhirat. Tapi kalau ada tujuan dia bekerja tadi untuk apa? Untuk dapat nak bersedap-sedap, nak berbangga-bangga, itu dah tak jadi akhirat, dia jadi dunia. Sebab nafsu yang memandu dia, ya. Adapun akhirat ila ma qarrabaka ila Allah, barang yang boleh membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau sekiranya amal tu amal akhirat, dia baca Quran, dia semayang, zikir dan sebagainya, tapi bukan kerana Allah, ya, kerana orang lain, tujuannya riak, ujub, sum'ah, maka dia tak jadi akhirat. Sebab tu barang tak akan mendampingkan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya, orang yang cerdik, amalan akhirat dijaga jadi akhirat sungguh. Amalan dunia pun jadi akhirat juga. Ada orang yang cerdik, az-zaki, orang yang pintar. Ada yang tak cerdik, sebaliknya, amalan dunia jadi dunia, amalan akhirat pun jadi dunia juga. Itu dia rosak. Punca dia di mana ni? Dalam. Semua punca kat dalam. Dalam bila dia bersih je cantik. Betul, kalau dalam dia rosak, yang lain akan jadi rosak. Maka kekuatan dalaman ni, dia ada bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu dia panggil warid. Bila warid tu sampai, hasil daripada pembersihan jiwa ni lakukan dengan membanyakkan akan zikir. Dia paling besar kali zikir, dan umdah, dia panggil tunggak tiang. Bagi seorang nak berjalan ke dekat diri dengan Tuhan, dia mesti ada apa? Zikrullah. Dan zikir satu ibadat yang disebut dalam Quran tak sama dengan ibadat lain. Ibadat lain ada masa, ada waktu. Tapi zikir tak. Dia tak ada waktu, tak ada masa. Jalan terus saja. Darat, laut, tidur, baring, qiyam, diri, qu'ud, duduk, ala junubihim, baring, semua dia dengan Allah Ta'ala zikir. Sama ada dengan lisan dia atau dengan hati dia, dia akan jalan saja. Dan Quran sebut tu zikran adalah lapas belakang tu. Zikran kasira, zikir yang banyak. Zikir ni Quran nak yang banyak. Kalau zikir dia tak jadi.
kena sampai banyak. Ya, zikran kasira. Bila zikir itu sudah banyak, maka dia akan menghasilkan buah dia, kehasilan itu tadi. Sebab az-zikru lahu nurun. Zikir tu ada nur. Zikir tu dia ada cahaya dalaman dia untuk membersih dan menyuluh batin hati seseorang tadi biar dia terang. Dia lagi terang, lagi dia jelas akan nampak kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Jadi dulu disebut bahawasanya warid innama aurada alaikal warid litakum bihi alaika warid, supaya kita mempunyai warid, mana pancaran, mana cahaya daripada Allah Taala dalam batin hati kita. Ya. Sebab bila berjalan tak ada cahaya, tak boleh berjalan tuan. Kalau malam-malam kan gelap, nak jalan macam mana? Dapat jalan pula ada selekor banyak. Kalau kita lalu selekor bahaunya tuan, tengah turun bukit, brek putus, lampu padam macam. Wassalam je. Dia sangkut atas pokok kan. Jadi maknanya liku-liku hidup kita ni ujian ni lebih teruk daripada selekor bahau. Macam-macam ujian. Hebat tak hebat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi gambaran oleh baginda sallallahu alaihi wasallam keadaan akhir zaman. Sahabat selenda. Sahabat kata, ya Rasulullah, tolonglah doakan hamba, janganlah kami sempat dengan zaman yang engkau sifatkan itu. Rasulullah yang iman, sahabat iman dia hebat-hebat tuan-tuan. Bila dengar gambaran akhir zaman punya kocakan, gegaran, fitnah begitu banyak, sahabat kata, ya Rasulullah, doakanlah agar kami tak sempat. Sahabat, tiba-tiba kita ni bukan sahabat. Duduk di akhir zaman. Kalau tak betul-betul jaga memang tumbang. Sebab tu kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka nak dapat pertolongan, banyak zikir. Kena banyak zikir. Kena banyak mohon pertolongan. Ya. Maka yang pertama dia panggil warid. Dia panggil nur ya. Kalau kita berjalan menggunakan kenderaan ajsam, jasad kita yang lahir ni yang menggunakan ajsam, benda jisim, kereta, motor, ya, lori, kapal laut, kapal darat, semua itu. Mana jenis benda-benda yang boleh ditangkap dengan mata luar dipanggil ajsam, benda hissiyah. Ada pun yang kita nak berjalan sini ruhaniyah, mengenal Tuhan bukan dengan tangan, kenal dengan apa? Ruhani, benda nurani, qalb, hati itu, benda nur. Maka dia punya kenderaan pun nur juga lah. Nur iman, nur ma'rifat, nur mukasyafah, nur waridat, macam-macam anwar itu, ya. Nanti dia kendaki. Jadi kita kena pastikan dan kita tingkatkan biar cahaya ni makin terang. Lagi terang, lagi senang berjalan. Kalau tak terang, agak sukar. Dia gelap, dan dia payah nak jalan. Maka setengah daripada bantuan ni dipanggil warid. Ya, waridat, mana benda yang Tuhan cempak ke dalam hati. Ya. Dia kalau kita zikir, kan? Lepas kita zikir tu, lepas zikir tu dia antara adab, dia ada adab sebelum, adab sedang, adab setelah. Di antara adab setelah zikir ialah kita diam. Lepas zikir tu diam, kemudian kita pasang dalam hati kita tu perasaan yang kita ni sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Benda tu hidupkan sampai ada warid sampai. Dia banyak lagi lah di antara dia. Ya. Kadang-kadang warid az-sabru, kadang-kadang warid az-zuhdu datang. Ya. Dah sedap dengan Tuhan tu zikir sampai mengalir air mata, sedap dia kan. Bila kita tunggu tu Tuhan cempakkan warid. Di antara lah ni contoh, di antara ada perasaan datang az-zuhdu, perasaan tu tawar hati dengan dunia. Dia datang begitu. Ya, rasa sedap dengan Tuhan, dia akan membakar perasaan lazat, ya, gila ke dunia dan sebagainya. Ataupun dia akan cempakkan sifat as-sabr, sifat sabar. Kita sedang diuji, sekarang kita berzikir, zikir sedap datang tu, kita dah seronok dengan Tuhan, tak apalah, ya, kemanisan sabar tu akan datang. Itu setengah daripada warid. Dan banyak lagi lah campakan dalam hati. Yang mana kadang-kadang kita belajar dia tak masuk lagi dan dia sekadar tahu. Tapi bila kita bantai dia dengan zikrullah, kita cuci dia dengan zikrullah, dia bersinar cahaya hati itu, ada mula datang benda itu. Ya, telah cempakkan. Ya, perasaan demi perasaan, rasa hati
Daripada sifat mahmudah. Itu setengah daripada contoh dia lah. Dia banyak lagi tu. Itu warid dia panggil apa tu? Al-intibah. Ya. Al-intibah makna mula datang kesedaran. Kemudian dia nak menghadap betul lagi, tak berapa mampu lagi. Dia tembak lagi, dia tahu. Datang warid kedua pula, al-iqbal, hati dah mula sedap menghadap. Kesedapan tawajuh, hati dia dengan Allah tu Tuhan cempakkan. Kelazatan inilah yang boleh membakar sifat-sifat mazmumah yang diasaskan oleh nafsu gitu. Ya. Sebab akan datang dia katakan sifat yang paling dimurkai Allah Taala bawa pada kufur apa tuan? At-takabbur. Sifat membesarkan diri, takabbur. Ya. Lawan dia apa? At-tawadhu'. Ya, sifat tawadhu'. Nabi kata man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu' Allah Taala angkat martabat dia. Soalan ni macam mana nak pakai benda tu? Nak dapat sifat tu. Dia dah tahu. Itu berkata at-tawadhu' al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamah. Situ letak dia, kunci dia. Tawadhu' yang sebenar dia datang daripada mana? Nasyi'an, dia bangkit dalam hati kita tu. Min syuhudil azamah, bila hati itu perasan, dia mula menghadap syuhud kehadrat Allah Ta'ala. Dia syuhud dia Tuhan, dia pandang dia kebesaran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah, baru ditunduk. Selagi hati tak boleh menghadap kebesaran Tuhan, dia tak akan tunduk. Dan nak hadapkan dia, itulah pukulan zikir yang kita bentak. Sebab lapan-lapan zikir semua menunjukkan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah. Jadi bila kita tembak, dia makin rasa kita lemah. Baru dia boleh tunduk. Ada perasaan tunduk rasa tu, itu dia panggil setengah daripada warid yang Tuhan cempak ke dalam hati seorang. Ya, itu dia panggil anwar semua tu, nur maknawi. Jadi warid yang pertama. Ni warid yang kedua pula. Aurada alaikal warid yatasallamak. Telah mendatangkan Allah Ta'ala atasmu akan warid. Maknanya bantuan dalam bentuk kerohanian dalam hati kita. Nur, makrifat, macam-macam. Supaya apa? Mensejahterakan, liyatasallamak. Mana menyelamatkan kamu dan mensejahterakan akan engkau. Dia akan dikau daripada tangan aghyar. Min yadil aghyar. Ya, yang menghukumkan kepadamu itu segala syahwat yang nafsanya. Jadi batin hati kita ni, kita tak mau dia dibelenggu. Dia ni diperbudakkan. Dia diperhambakan. Oleh apa? Oleh nafsu. Jadi oleh kerana itu yang nak melepaskan dia daripada cengkaman, pegangan, aghyar, jamak daripada ghairullah, lain daripada ta'ala mana makhluk. Ya, sebab ujian di mana ada hijab dalam bentuk makhluk, ada hijab dalam bentuk nafsu, ada hijab macam-macam bentuk tu. Ya, jadi benda ni kita nak selamat, setengah daripada sebab selamat dia ialah datang warid. Ini kita. Aurada alaikah, Tuhan cempakkan warid dalam batin hati seorang tadi supaya liyatasallamak, dia selamat daripada min yadil aghyar, daripada dia dipegang, dibelenggu oleh makhluk sehingga dia tak boleh berjalan hati dia ke hadrat Allah Taala. Ada maksudnya. Itu warid sampai. Ya. Sebab dia suruh kita apa? Wirid, zikir kena istiqamah. Dia kena banyak zikir, dia akan datang warid. Daripada tangan aghyar yang menghukumkan kepadamu, iaitulah pada segala syahwat nafsaniah, segala syahwat nafsu yang menjadi penghalang besar. Sebab Quran dan Nas kan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguh nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Musuh dalaman kita yang paling jahat kali ialah nafsu. Ya, dengan sebab nafsu manusia dekat jadi jauh. Ya, yang ingat jadi lalai, yang sedar jadi lupa dan sebagainya. Punca apa? Desakan dan tarikan nafsu. Jadi oleh kerana itu, untuk menyelamatkan dia, Allah Ta'ala hantarkan satu bantuan warid, dipanggil apa ni? Ini warid yang kedua. Dan adat yang radiah, mana kebiasaan kehidupan yang dipanggil radiah, yang kotor. Ya, yang supaya dengan sekira-kira tiada tinggal bagimu dalamnya, mana kita tidak terperangkap dengan dia dan tiada kepadanya bersandar. Ya, hajat. Kan jahah tu, hajat. Mana kita tak bersandar lagi dah. Sebab nafsu kadang-kadang dia apa ni? Dia main kot luar. Bila luar kita dah bersih, dia main kot dalam pula. Dalam apa? Dia suruh kita ni bertawajuh, berhadap, bersandar hanya kepada Allah. Tapi dia pusing
kita dah bersandar kepada yang lain. Itu sangat daripada kerosakan dalaman. Jadi dengan datangnya warid ni kesedaran, dia terang balik, jalan itu clear balik. Dan tiada atasnya berpegang, ya. Kan banyak kadang-kadang kita ni berpegang dengan apa tuan, selain Allah Taala, salah hukum tu. Berpegang dengan makhluk, salah. Berpegang dengan amal pun tak boleh. Dia kena berpegang hanya kepada Allah Taala. La ilaha illallah, itulah makna dia. I'timad ala Allah, berpegang pada amal, tak boleh pegang. Amal disuruh buat, pegang jangan. Pegang hanya kepada Allah Taala. Ya, kalau berpegang dia pada amal, ya, kalau dilarang, kalau pegang pada usaha lagilah. Kalau pegang kepada dunia atau lagilah tak dibenarkan. Usaha tak apa, berpegang jangan. Sebab fa iza azamta fatawakkal Allah, bila kita dah berazam berusaha, serah ke Tuhan. Penentuan bukan dari makhluk, daripada Allah Taala. Jadi oleh kerana kekotoran nafsu benda ni tak berapa nampak. Kadang-kadang dibuat tu dia tak ada, cakap tu pun dah tak ada insya-Allah. Macam saya okey, confirm. Wah. Tiba-tiba tersandar tengah jalan. Kita bukan boleh menentu. Makhluk tidak boleh menentu. Penentuan hakikat dari Allah Taala. Kalau makhluk boleh menentu, tak ada seorang pun jadi susah. Siapa nak sakit, siapa nak susah, siapa nak ada problem dalam hidup, orang tak nak. Tapi kenapa berlaku? Kenapa berlaku? Kadang-kadang banyak tuan tunjuk kita benda yang mengejut. Kita buat usaha tu lebih kurang dapat. Ada kala kita buat cukup hebat, tak dapat. Itu sengaja tuan nak tunjuk bahawa al-i'ta' minallah. Benda tu datang dari Allah. Usaha tu tuan gerak pada hakikat dia. Lepas tu dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala memberi satu sindiran yang tajam. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan dan pemisalan orang yang bersandar selain daripada Allah Ta'ala. Dia bersandar pada diri dia, dia bersandar pada kekuatan dia, dia bersandar pada harta benda dia, pangkat jawatan dia, anak-anak dia. Saya ni alhamdulillah lah, bunyi sedap kan, alhamdulillah. Sebab apa? Anak-anak sekarang 10 orang dia, semua besar-besar. Kali aksiden habis semua tuan. Mana dia? Jangan berpegang. Berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang berpegang kepada selain Allah Ta'ala ni, tuan misalkan dia kamasalil ankabut, sebagaimana laba-laba. Ittakhazat baitan, yang membuat rumah dia. Dia laba-laba dia buat rumah dia, dia mengharapkan tak kena panas dan hujan. Tapi bila panas dia kena tak? Kena. Ya, dia buat laba-laba ke pokok kan. Bila pancaran matahari datang dia tak ada elak. Bila hujan datang habis lokus dia. Bermakna laba-laba tidak boleh mengelakkan tubuh badan dia daripada tembakan cahaya matahari, dan dia tak boleh mengelak daripada maknanya hujan, basahan hujan yang turun. Jadi Allah Ta'ala sindir orang berpegang selain Allah Ta'ala, termasuk diri dia, sebagaimana laba-laba berpegang ittakhazat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Serapuh-rapuh rumah ialah rumah labah-labah. Laukanu ya'lamun, kalau kamu faham, Quran kata. Allah Ta'ala sindir. Ya, sebagaimana rapuhnya rumah labah-labah, kita ambil penyapu sap sekali habis terus. Dengan dia betul angkat. Bukan? Begitulah manusia. Bila berpegang selain dari Allah Ta'ala, maka itulah jadi dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala sindir. Maksud dia apa? Kita kena bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah Ta'ala lah kita serahkan segala urusan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan begitulah ayat-ayat lain dan wirid lain daripada Quran dan hadis-hadis yang semua tu ke arah yang satu, membawa supaya manusia tu betul-betul iltija, hati dia hanya berharap kepada Allah. Maka dapat kuat benda ni dengan sebab apa? Warid sampai. Warid tersampai, bantuan tadi, hati itu berubah. Makin kuat dia bersandar kepada Allah. Sebab datang payah benda nampak sebab ada kegelapan, ghaflah, kelalaian. Jadi kelalaian ni jadi hijab. Jadi bila kita tembak lawan lalai apa? Az-zikr. Ingat. Zikir tu mana? Ingat. Zikir makna sebut. Jadi bila kita asal aja dia, lama-lama terang. Daripada lalai dah terang. Daripada kurang nampak kebesaran Tuhan, makin terang nampak. Makin dia kenal siapa dia Allah Ta'ala. Makin terang lagi kuat dia berpegang.
Oh, dia kenal siapa Allah Ta'ala sebenarnya. Lalu hati dia bulat menghadap kepada hadrat Tuhan. Ya. Walaupun dia kerja zahir luar tu luar, tu tak ada masalah. Bagian luar tu kita jaga dengan syariat, kan? Pastikan benda tu elok, baik. Ada pun ni yang dalam ni, rohani gitu. Maka tiadalah atasnya berpegang, tetapi adalah engkau bagi Tuhanmu. Bulat hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika satu hadis ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berehat di sebatang pohon, disangkutkan pedang ni. Bila Rasulullah terlelap, datang seorang Arabi, orang darat. Dia ambil je pedang tu kan, dia pun buka, dia hulurkan Nabi, yang menauka ani. Siapa boleh selamatkan kau daripada aku ya Muhammad? Ya, bila dia kata begitu spontan, Rasulullah yang paling kuat jiwanya dengan Allah, terus keluar mulut Allah. Rasulullah sebut Allah saja, terpelanting pedang ni. Pedang dipegang tu terpelanting itu. Rasulullah pun ambil pedang juga, Rasulullah pun ucap macam tu je, man yamnauka. Siapa sekarang boleh selamatkan kau daripada? Jadi orang kafir tak kenal, dia kata ya Muhammad, janganlah kau apa-apa ke aku. Dia kata dah baliklah. Dia balik, dia jumpa kaum, dia kata aku jumpa orang cukup baik tu. Patut aku dia kena kemenggal kepala. Akhlak yang tinggi Rasulullah tunjukkan. Rasulullah kata baliklah. Maksudnya apa syahid kita sini? Iaitulah spontan daripada lidah, jiwa yang paling bersih, yang paling mengenali Allah Ta'ala ila Rasulullah SAW. Tu kalau Allah. Jadi benda terjadi pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam, hatinya yang tak pernah renggang dengan Allah walaupun tidur. Tidurlah dua mata, tapi ada mata hatiku tidak tidur, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia datangnya warid tadi supaya menyelamatkan, dia tasallamak min yadil aghyar satu wal yuharrik min riqil asar. Dan supaya memerdekakan melepaskan kita tidak jadi kehambaan engkau, dengan sebab demikian itu daripada diperhambakan oleh asar, mana oleh makhluk. Baik, kita takkan jadi hamba, ya, melainkan kepada Allah Ta'ala. Selama ni jadi macam-macam hamba, nafsu hamba tu macam-macam. Diperhambakan bagimu dengan sebab apa? Kasihmu baginya, ya, dan diam kepadanya dan berpegang kepadanya. Kita tak jadi lagi. Dulu sebelum datang warid banyak dipegang makhluk, diri dia, kekuatan dia, kecergasan dia, ilmu dia dan sebagainya. Hati dia diam dengan makhluk, sukun ma'al khalq, berpegang bergantung dengan diri dia, ya. Tapi bila datang warid ini, dia sedar warid ni melepaskan, dengan sebab Allah melepaskan dia daripada hatinya diikat dengan kehambaan kepada makhluk dah. Terus bulat dia dengan Allah. Berlazatlah hati dia dengan Tuhan, berseronoklah ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia antara apa? Warid yang kedua, tuan ni. Itu pentingnya zikir. Zikir kena banyak, tuan-tuan. Kita boleh main zikir-zikir. Al-Quran suruh tu, zikran kasira. Zikir yang banyak. Sifat orang yang tak elok, zikir dia tak banyak. Sebab tanda orang kasih ialah apa? Banyak ingat. Kata banyak ingat, tertanda kurang. Dan sifat orang yang kurang zikir ni sifat orang sebelah, bukan sifat kita kan. Sifat orang munafik kan. Yang Quran kata la yazkurunallaha illa qalilah. Golongan munafik ni tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Jadi kita bukan orang munafik, kita orang beriman. Jadi kita kena pakai uniform kita. Ya, apa uniform kita kena banyak ingat, sama ada dengan lisan atau dengan hati kita. Itulah pentingnya amalan tarikah, dan sebab bila amalan tarikah dia ada jadual. Bila jadual dia dapat tetap istiqamah, itu penting. Ya, sekolah aja kalau cikgu tak ada jadual mengajar macam tu. Berselera anak murid kan. Berselera anak murid, dia nak masuk, dia nak masuk sudah. Wah, meninjam budak-budak. Hara sekolah, takkan teratur pembelajaran kan, mesti ada jadual. Begitulah amalan bila ada jadual. Lepas subuh, itu waktu-waktu istimewa dia ambil dalam hadis, ya, lepas asar, ya, waktu sahur, tahajud malam, itu semua waktu-waktu 3 waktu yang besar. Selain daripada setiap-tiap dia berjalan, dia sentiasa jalan dalam dia Allah, jangan putus, ya. InsyaAllah dia akan banyak dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala.
Dan barang siapa zahirlah bagi hatinya segala anwar, segala nur tadi. Jawab dia apa? Nasaya lepaslah ia daripada diperhambakan oleh aghyar. Nur itu penting. Dia nur menyinari hati dia, maka dia tidak akan apa? Diperhambakan lagi oleh nafsu, oleh dunia, kelalaian dan sebagainya. Dan tiadalah diam kepadanya, dia takkan terikat. Ya, tidak akan sukun hati dengan perkara-perkara tersebut aghyar, sebab lepas daripada dua tangannya, mana dia telah selamat daripada dipegang oleh apa? Oleh aghyar dan oleh asar. Makna dia sama sajalah. Aghyar jamak daripada ghairullah. Kita makhluk dipanggil aghyar, makhluk. Kalau nisbah kita ni kena jadi Tuhan penjadi, maka kita dipanggil makhluk. Allah Taala dipanggil khaliq. Khaliq mana allazi khalaqa, yang menjadikan. Makhluk mana allazi khuliqa, yang dijadikan. Kita dijadi, Tuhan penjadi, pencipta. Itu maknanya. Itu dipanggil apa? Regu, kalimah tu. Kalau kita tengok kita dipanggil akuan, maka Allah Ta'ala dipanggil mukawin. Dia yang mentakwin, menguruskan segala. Begitulah sini. Dan tiadalah diam kepadanya, kepada apa? Makhluk tadi dan tak berpegang dah. Sebab apa? Lepas daripada dua tangannya. Ya, maka jadilah ia merdeka. Orang yang merdeka sebenarnya inilah orang yang hati dia tidak ditambat oleh makhluk. Dengan sebab apa? Dia berjaya menambat hatinya dengan Allah. Sebab apa dia berjaya tambat? Sebab dia mula kenal. Bila dia kenal, bila ada terang cahaya nur Tuhan jempak dalam hati dia. Dia kenal siapa dia, Allah Ta'ala. Maka jadilah dia merdeka daripadanya, daripada makhluk tadi. Dia tidak dijadikan hamba. Dan jadilah segala aghyar itu mengikut, tiada diikut. Jadi maknanya apa? Makhluk dunia ikut dia, bukan dia ikut dunia. Ada maksudnya. Kita kena kudakan dunia, jangan dunia kudakan kita. Ya, kita kena kudakan nafsu kita, jangan nafsu kudakan kita. Ya, kita kudakan dia. Bangun pagi pukul 4, bangun. Wa minal laili fatahajjat. Ya, nafilatan lak. Quran kata setengah daripada malam bangun tahajud. Ini Quran suruh, sila bangun. Mana kita kudakan dia lah. Kalau dia kudakan dia, awal pukul 4, kejap awal pukul 5, baru bang, belum balik sebelum kamat. Lama terlingkup tu. Kan? Kita kena kuda dia. Bangun, apa lagi kau? Ni Quran suruh. Jangan kau nak ngada-ngada lagi. Ya, bam, bantai tu Ustaz. Bila kekuatan ni datang, warid tadi sampai. Ya, warid tu datang, dia ada orang panggil apa, antibody dia kuat. Dia boleh senang aja tuan. Ya. Dan dihukumkan tiada menghukumkan. Ya, kita hukum dia, jangan dihukum kita tuan. Kalau nafsu hukum kita, dia kontrol kita, habis kita. Jadi benda ni berlaku bila ada bantuan. Apa nama bantuan tu? Warid. Ya, warid. Dan dengan demikian itu hasil kesenangan selama-lamanya. Manusia akan dapat senang, lapang, rehat, tenang bila nafsu tidak mengawal dia. Bahkan dia kawal nafsu dia. Kita dapat kesedapan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Dan barang siapa tiada kembali ia kepadanya dengan segala warid, ya, Allah al-lataif wal jamal, maka didatangkan atasnya bersifat jalalnya dan azamahnya, barang yang menakutkan akan dia hingga dikeluarkan dia daripada segala alamnya tadi yang muqtadah, yang beradat. Mana alam yang radiah, yang tak elok. Jadi kena yang bentuk azamah, memandang kebesaran-kebesaran tu. Maka dihasil daripada mana? Kasratul zikr, banyak zikir. Ya, bila kita zikir banyak, nak buang benda ni, pandang kebesaran Tuhan, pandang keagungan Allah Taala. Sebab jalan ni orang yang dapat warid ni perasaan khauf dia lain dan takut dia ni. Dia takut bahawasanya sedang Allah memandang dia, dan padahal pandangan Allah setiap saat, bahawa ia berpaling daripada Allah Taala. Itu dia takut. Gerun hati dia malu dengan Tuhan apabila apa? Hatinya berpaling dari Allah, sedangkan Allah Ta'ala sentiasa melihat. Tuhan pandang kita, kita pandang tempat lain. Ada maksudnya. Jadi situ sangat-sangat ditakut dan sangat malu oleh arif billah. Sedang kita sentiasa ditilik oleh Allah Ta'ala. Betul dipanggil muraqabah, sentiasa muraqabah. Pandangan rasakan kita sentiasa sedang dilihat. Dan pandangan Allah tidak pernah tertutup daripada kita, sentiasa. Ini benar-benar membawa kepada apa? Hati dia makin hadir, hudur hati dia dengan Allah.
Dan bila hudur hati dengan Tuhan, hadir hati dengan Tuhan kuat, maka rohani dia lagi kuat. Bila rohani kita kuat, maka mudah dia membawa amal ibadah. Dan mudah dia menyahkan bisikan-bisikan nafsu yang radiah, yang tak elok. Dan jadilah daripada orang yang ahli sa'adah, orang yang berjaya. Allah menja'alna. Telah diketahui bahawasanya tiada hasil pelihara daripada hamba oleh segala asar, ya, tak hasil, melainkan dengan inayatul qahar, melainkan dengan bantuan Tuhan yang bernama Al-Qahhar, yang maha keras. Ya. Badan tafsir hakikat, jadi tafsir syariah dan hakikat. Tafsir hakikat bil isyari. Dalam ayat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha. Itu cerita dalam peperangan kan. Innal muluk, di satu kerajaan tentera buat serangan kepada satu tempat, ya, innal muluk iza dakhalu qaryatan, ya, afsaduha, dia rosakkan habis. Itu secara zahir dia. Ulama sufi pula di tafsir secara isyari. Bila datang nur makrifat, nur warid semua ni, dia menghapuskan segala kekotoran dalaman. Itu maksudnya. Ya, bila datang dia bantuan Allah Ta'ala ni dalam bentuk warid, maka ternyahlah segala sifat-sifat nafsaniyah yang radiah, yang tak elok. Dengan apa tu Tuhan tajalikan inayatul qahhar, mana pertolongan Allah Ta'ala yang bernama Al-Qahhar, yang maha keras. Ya, Tuhan datang ni habis tuan. Tsunami berlaku, apa kita nampak? Gempa bumi berlaku, apa yang kita nampak? Bagi ahli hijab, orang yang terdinding, dia nampak ni lah. Oh, teruknya, banyak mati. Dia kira orang mati kan. Tapi bagi ahli basair, orang yang ada makrifat, sebenarnya Tuhan tajalikan nama dia Al-Qahhar. Ya, Tuhan tajalikan, Tuhan dedahkan nama dia yang maha keras. Dia kata ganap tuan-tuan. Dia kata hancur, tak ada siapa boleh sekat lagi dah. Makna dalam benda tu dia mentajalikan, menayangkan. Maka kita nak nampak benda tu, kenalah tapak dia tadi bersih. Apa dia? Cermin hati. Cermin hati kita terang, senang. Pandang dia nampak. Allah Ta'ala tajalikan kebesaran dia, keagungan dia. Fa'alul lima yurid, dia buat apa dia nak. Kan? Kita sedang menghadapi sekarang. Kan? Dia tajalikan benda tak nampak, dan kahar dia. Ya, virus ni datang ni tak nampak pun. Satu dunia berpusing. Satu dunia berpusing. Dia hantar benda tak nampak itu. Allah, itu kekerasan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Manusia sedar betapa hebatnya kuasa Allah dan betapa dhaifnya diri kita yang sangat memerlukan bantuan dia. Supaya apa? Sejahteralah engkau daripada tangan aghyar, supaya kita tidak diperbudakkan dan diperhambakan oleh makhluk, supaya kita benar-benar jadi hamba hanya kepada Allah. Maka barang siapa sejahtera daripada tangan aghyar, ya, dia tidak dibelenggu oleh makhluk yang bernama nafsu, yang bernama syaitan, ad-dunia, ya, kelalaian dan sebagainya, dan terpelihara daripada diperhambakan oleh asar, oleh makhluk jugalah. Nas saya tiadalah ada baginya makhluk dalamnya bahagian. Maknanya bahagian nafsu dah tak ada. Kita dah padam ke semua. Dan tiada sukut, dia tak dapat mendiami, tak boleh diam dalam jiwa seorang, dan adalah ia sejahtera bagi Allah Azza wa Jalla. Baru dia selamat. Ya, ini dikatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang sangat hebat di akhirat, ya, hari yang tidak memberi manfaat harta, benda, anak, penak, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apa dia? Hati qalbin salim. Inilah dia, di antara sifat dia. Hati di dunia yang selamat, yang tidak ditawan oleh musuh-musuh dalaman kita. Nafsu, syaitan tak boleh tawan. Bahkan dia yang tawan. Nafsu tak boleh kudakan dia, dia kudakan nafsu dengan taat kepada Allah. Bila datang ni, bantuan warid sampai, maka baru dia sejahtera. Ya, bila sejahtera di dunia, di taat, insya-Allah di sana pun dia akan diselamatkan. Kemudian aurada alaikal warid, ini warid yang ketiga. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabb. Wa inna khaira kulli ridin. Jazi kullu bana anil sallallahu. Wassallallahu alaihi wasallam. Ya karim.
Allah karim.